Assalamualaikum dan selamat pagi. Waktu dah menunjukkan jam pukul 10. Okey, kita boleh mula kita punya siri webinar yang seperti kebiasaannya setiap hari Jumaat webinar di Malaysia Halalpreneur. Sekejap tunggu saya set up kamera sekejap. Okey, selamat pagi, salam Jumaat. Salam 12-12. 12-12 hari ni banyak diskaun katanya 12-12, sempena 12-12 banyak diskaun. So tengoklah apa yang ada, kita grab lah Okey. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan kerana bersama dengan saya. Baik you all di TikTok ataupun berada bersama saya di Google Meet. So secara official dan rasminya adalah di Google Meet lah Sebab di Google Meet ni saya ada slide saya. Saya ada slide saya sendiri dan di mana? Di TikTok tak ada slide lah. Minta maaf tapi saya cubalah macam biasa, saya cuba sebaiknya untuk sebaiknya untuk memberikanlah, memudahkan supaya anda semua nampaklah apa yang saya present. So hari ni sebenarnya better dalam Google Meet lah sebab banyak yang saya tunjuk ni adalah example technical sikit lah. So dia kena ada gambar lah. Sayangnya you all tak dapat tengok gambar. Okay, it's okay. Tapi you all boleh join je kalau nak tengok rakaman, ada je dalam Malaysia Halalpreneur punya platform. Dekat situ kita dah open kepada free punya members pun ada. So rakaman ni available to you guys So topik hari ni adalah pada saya yang business lah. Yang business adalah penting lah. So kalau you all business, sangat penting topik ni. Kalau you all ada kawan-kawan yang berbisnes, tolong bagi tahu kepada mereka lah. Kita tengah jalan live ni lah. Sebaiknya you join dekat Google Meet sebab saya ada slide. Okay. So cerita sikit tentang latar belakang Latar belakang tajuk ni biasalah memang kita buat selalu hujung tahun. Yang buat ni adalah saya punya mentor lah. Dia yang buat. So every year nak masuk tahun baru, kita akan buat business review. Business review kita tengok balik. How are we doing? How well we did this year. Well ke tak well ke tak pastilah. Kita tengok apa yang kita dah buat 2025. Sebab ni kan dah hujung tahun, dah beberapa hari lagi lah. 20 hari lagi kot nak melangkah ke tahun 2026, tahun baru. Jadi sebelum kita nak melangkah, kita tengok balik. Kita tengok balik apa yang kita dah buat, apa kehancuran yang kita dah buat kepada bisnes kita kan. So kita tengok balik apa yang kita buat. Kemudian of course secara logik ni kita nak menambah baik. Kita nak menambah baik bisnes kita nak improve kita punya segala aspek lah nanti kita cerita. Dan kita nak improve diri kita sendiri. Semua orang dia ada benda tu, dia nak improve diri dia kan. So tapi sebelum kita cerita pasal kita nak improve diri kita ni, kita nak improve part yang mana? Kita nak improve part yang mana? Jadi sebab tu tuan-tuan, kita kena tahu yang tentang kita punya ni. Kita kena tahu yang apa benda yang kita nak improve dan kita nak improve macam mana. Kita nak improve sehingga jadi apa. So dia melibatkan matrix di sini. Matrix ni angka lah. Angka. So sebenarnya sebelum kita nak tahu, pasal angka ni, kita kena pastikan kita kena ada angka tu lah. Banyak usahawan dia angka ni tak ada. Angka ni adalah wali. Angka ni adalah angka-angka lah, rekod-rekod kita punya laporan apa semua tu yang kita kena ada lah. Okay. So benda-benda lah yang kita kena tengok balik. Okay. Terima kasih yang join di TikTok. Waalaikumsalam, Badim salam. Maaf lah saya tak dapat nak reply semua kan. Laju sangat scroll tu berjalan Okay. So kita tahu kita buat benda ni, and then bila kita dah tahu angka kita 25, angka bisnes kita capai ke tak capai, apa yang kita perlu buat, apa yang kita perlu buat, apa semua, then baru kita boleh plan untuk tahun kita yang ke depan. Tahun-tahun kita ke depan, 2026 lah kita cakap kita 2026. Okay, secara praktikalnya sebenarnya kalau saya nak buat tajuk ni sebenarnya dah lambat sebenarnya. Macam sepatutnya kita buat benda ni adalah kita review bisnes kita adalah pada tahun Q3 lah, Q4, quarter 4, bulan 10, bulan ataupun
kalau company besar biasanya dia buat bulan 9 lah, bulan 9, bulan 10, bulan 11. So kalau kita nak cerita 2025 ni, Disember ni sebenarnya agak lambat. Tapi kenapa saya cakap lambat? Sebab bila kita plan biasanya, some of the kerja-kerja yang kita nak preparation untuk 2026 sebenarnya kita dah jalan dah ni. Tim saya dah jalan dah ni. Untuk 26 dah jalan dah. Kita ikat jalan bulan 11, dah rancang, dah ni lah. Sebab kena ingat bila kita dealing macam saya lah spesifik business yang melibatkan G2G, B2G ke, business to government, okay. And then benda-benda ni persyarikat, kita melibatkan bajet. Jadi bajet tu kita nak masuk, bajet ni orang tu kita nak masuk tahun ni. Supaya kita ni dipilih untuk bajet untuk depan. Apa yang kita propose ni. Sebab tu kita kena start sekarang. Kita kena start bulan 11, bulan 12. Yang lain saya tak tahu macam mana kan. So kalau B2C saya tak ada masalah. Tapi still kena sebab you ada campaign. Raya nak dekat dari China apa semua ni, ada campaign jalan. Okay, kita nak offer apa, kita nak buat diskaun apa, kita nak buat produk apa. Ini biasa memang you kena buat benda ni. You kena rancang, takkan dah masuk tahun baru baru rancang. Masuk tahun baru tu adalah kita buat apa yang kita rancang, kemudian kita tweak. Tak menjadi, kita sempat manoeuvre, kita sempat buat, kita sempat buat lain. Itu time 2026. Tapi kalau kita masuk tu, kita buat benda sama, so kita akan dapat result yang sama. Kita akan dapat result yang sama. Itu yang kita kena make sure lah. Kita kena make sure benda tu. Okay? So tanpa cerita panjang, saya tak nak intro panjang sebab topik saya ni panjang sebenarnya ni. So kemungkinan, saya bagi warning dulu, kemungkinan akan terlebih waktu. 11 mungkin akan terlajak sikit lah. Sebab banyak benda yang kita kena sentuh. Saya punya session dulu, mentor, 2 hari. 2 hari kita buat benda ni. So, bila kita buat ni 2 hari, saya nak compile dalam masa sejam. So saya try lah saya tak go deep benda-benda yang sepatutnya ada pergi deep, saya tak buat lah Tapi most of the apa yang saya sampaikan ni sebenarnya saya dah ada buat dah sebelum ni topik kecil-kecil macam SWOT analysis dah ada dah. So benda-benda ni adalah tools yang kita gunakan. Tools yang kita gunakan untuk kita review balik bisnes kita. Okay? Kau stay dengan saya Okay, so ini topik dia first kali kita akan go for pengenalan, kenapa benda ni penting. And then kita terus pada analisis prestasi kewangan kita. Sebab benda yang paling penting dalam bisnes kita kena tahulah kita kewangan macam mana. Boleh sustain lagi ke? Berapa kita nak bagi? How well kita buat tahun 2025 ni, achieve target ke? So kita kena tahu benda-benda ni. Okay? And then kita analisis kepada pemasaran dan pelanggan. Kita punya marketing punya effort dan kepada kita punya customer. Kita kena tengok balik benda ni. Okay, analisis operasi dan produk perkhidmatan, kita punya produk atau kita punya servis, kita punya team kita, and then kita go for apa yang kita nak kena buat, apa yang kita kena buat, strategi untuk 2026 untuk kita tetapkan sasaran kita. Okay, and then lepas kita dah tetap sasaran, kita akan bangunkan kita punya action plan. Kalau kita sasar saja, kita tak ada come up dengan action plan, most probably lah, saya boleh cakap 99.9% tak jadi. Dia mesti come dengan action plan. Apa kita dah buat benda ni, kita dah layout plan apa semua ni. Okay, sekarang siapa yang buat benda-benda ni? Siapa yang akan mengerjakan? Siapa responsible benda ni? Barulah benda tu jalan, barulah benda tu, plan kita tu menjadi dah tahun depan. Kita dah banyak plan tak jadi kan? Plan tak jadi, plan tak jadi. Hapak cakap je banyakan. So kali ni kita nak dia jadi. Okay, kemudian trend pembelian. Saya share sikit trend berdasarkan kajian lah. Bukan kajian saya lah, kajian di Google. Okay, trend pembelian pengguna di Asia Tenggara dan ini adalah trend yang saya observe jugalah dan saya boleh cakap yang bawah ni betul. Okay, dan kita go for kesimpulan. Okay, boleh kalau ada soalan boleh tanya Kalau ada soalan boleh tanya di ruangan ni, di ruangan chat ni ataupun di ruangan seperti Google Meet So, tuan-tuan dan puan-puan, tanya kepada diri anda sendiri, tanya kepada diri sendiri, dekat mana pada tahun 2026, tahun depan yang beberapa hari lagi ni, ataupun kita cerita tentang hujung 2026, kita nak berada kat mana? Sebab kalau kita buat benda yang sama kita buat tahun ni, kita akan dapat result sama. If itulah yang anda target, then it's okay. Dia tak ada cerita siapa salah betul ke tak target saya, tak. Dia berdasarkan target kita letak. Kadang kita target memang kita nak berada di tahap yang sama dan memang you target itu, it's okay kalau you buat benda sama. Tak ada siapa nak marah.
Masalahnya adalah bila you nak target kepada satu benda yang ni, you tak achieve. So kita kena setkan kita nak berada di mana. Berada di mana ni means kepada bisnes lah, berapa kita yang nak kita punya profit dan nak, berapa kita punya, apa yang kita nak cash out dari bisnes kita berapa. Kita nak brand kita ada berapa banyak cawangan, contoh kalau buat kedai makan berapa cawangan, kita nak berapa team, kita nak macam-macam lah kita nak. So you kena rangkakan you nak apa, tanya pada sendiri, you nak apa sebenarnya, you nak pergi mana, apa tujuan you hidup, apa tujuan bisnes you. Tanya pada diri sendiri, duduk diam-diam kat toilet ke sambil buang tu, tanya pada diri sendiri. Sebab ramai orang tak buat benda ni, dia go with the flow ataupun dia ikut orang. Sekarang saya nak you all masing-masing ni buat sendiri, tanya pada diri sendiri, sebenarnya nak pergi mana sebenarnya. Tanya, pernah tak dari sini? Bisnes ni, apa yang nak sebenarnya? Kenapa bisnes? Kenapa bisnes? Kadang-kadang kita ikut orang. Ada yang bisnes mungkin sekadar memenuhi keperluan hidup. Kadang-kadang dia balik, kenapa tak grow sampai lebih pada sekadar memenuhi keperluan hidup? Sekadar nak cover expenses bulanan, sekadar nak ada duit belanja anak sekolah. Tanya balik, kenapa tak lebih dari situ? Kenapa tak go pergi lagi? Effort dia lebih kurang sama je. You punya kerja keras lebih kurang sama je. Mungkin tambah sikit, tapi you dah berada di situ. Dan tanya balik pada diri kita. Tanya balik. So ini adalah soalan yang sangat penting yang jarang orang tanya pada diri sendiri. Tak kisahlah sebenarnya you business ke ataupun you tak business ke. Tanya progres diri ni, takkanlah you nak hidup, makan, kerja, anak pinak, lepas tu meninggal. Menua, meninggal. Adakah itu yang life yang kita nak? So tanya balik, tanya balik. Ini ambil kesempatan ni. Sebenarnya benda-benda ni boleh buat bila-bila masa, tapi tak semestinya buat 2 tahun. Review balik. Review pada saya ni perlu dibuat seminggu, perlu dibuat bulan, perlu buat quarter, perlu buat yearly. Tapi biasanya orang buat yearly. Kan buat yearly, dia tak buat langsung, buat yearly. Janganlah sekadar nak hilang 10 kilo. Hilang 10 kilo pun sebenarnya itu azam yang tak ada actionable plan. Tak ada action plan. Sebab tu tak menjadi. Tak ada action plan, dia dekat azam, dia mengharapkan magic. Magic pun tak ada lah. Okay, so tanya pada diri you apa yang nak. Kemudian, kenapa kita perlu buat review? Review, kalau kita konteks bisnes, ada orang buat untuk survival. Mungkin tahun 2025 dah parah sangat dah. Banyak luka-luka, darah-darah apa semua. Jadi tahun lepas ni, aku fikir untuk survive sahaja. So apa yang aku kena buat untuk survive? Bukan cerita untuk ni, untuk survive. So apa? Survive still a plan. So apa you punya plan? Apa you punya plan? You dah buat dalam 2025, you dah buat macam-macam. You buat changes ni, you dah buat strategi macam ni, you dah labur ke ni, dah cari orang ni, yang tak pun jadi. So buka satu-satu, tengok balik. Kenapa, apa yang silap masa tu? Mesti ada silap dia. Dan cari apa yang kalau boleh buat balik, buat better. Buat better, okay? Adakah untuk grow? You dah okay tahun ni dah, dah cantik dah, stable, okay? Tapi untuk grow, boleh tak kita achieve lagi 3 cawangan next year? Boleh tak kita achieve lagi 1 cawangan next year? Atau boleh tak kita improve dari segi ni? So, itulah namanya review. Kita tengok balik apa dalam bisnes kita dan apa yang kita boleh improve. Always kena improve. Always improve. Janganlah, kalau you rasa macam decision untuk tutup lah. Apa nak buat kan? Tapi, sebagai entrepreneur ni, dia always kena cari yang ke depan. Kalau tutup pun dia kena cari apa benda baru boleh buat. Apa benda lain. Dia tak adalah tutup terus redha, terus give up dengan hidup dia. Tak. Sebagai entrepreneur yang kuat, memang you kalau jatuh pun you akan cari benda lain yang boleh buat. You akan cari sampai dapat. Tak kisahlah you jual keput leko tepi jalan ke, daripada bisnes lah yang sesi minyak you buat keput leko, dia berjalan. Dia tetap berjalan. Okay? So, reality ekonomi 2025 konteks dan cabaran, kita tahu trend ekonomi memang tidak menentu, tapi kalau orang cakap trend ekonomi tak menentu, tahun bila tak menentunya? You ingat 10 tahun lepas, setiap tahun orang cakap ekonomi tak stable, tapi perasan tak? Ada beberapa banyak, ramai usahawan di tahun-tahun baru yang tumbuh. Pergilah shopping mall, pergi Putrajaya tu, pergi mall-mall ni, bersepah, beratur. Jadi tak kira lah ekonomi macam mana pun,
apa you punya belief, kepercayaan you. Kalau you percaya ekonomi ni semua cantik, insyaAllah you akan jadi cantik. Tapi kalau you fikir ekonomi ni tak cantik, walaupun sebenarnya ekonomi cantik pun, you akan berhadapan dengan ekonomi tak cantik. So itulah dia. Perubahan tingkah laku pengguna pasca pandemik. Pasca pandemik ni memang banyak industri yang terasa, banyak industri bungkus, tapi ada juga industri yang bertumbuh, betul tak? Ada juga bisnes yang excel. So benda memang change banyak, lagi-lagi in term of digital. So nak tak nak kita kena ikut pada peredaran masa, kita kena ikut. Okay, so tools apa yang kita gunakan untuk kita review balik kita punya bisnes ke belakang ni, biasanya kita tengoklah SWOT analysis. Kita guna SWOT analysis biasa SWOT analysis, saya pun dah buat video sebenarnya, just tengok di video tu, cari dekat Malaysia Entrepreneur tu dalam listing event past yang dulu-dulu. Ini webinar ke-89 Alhamdulillah. Sudah 88 video dah ada dalam tu, berbagai tajuk. Okay, kemudian kita boleh pakai pastel analysis. Kita tengok balik satu persatu, political. Sebab benda-benda ni yang pastel analysis political, economic, social, teknologi, legal, environment. Benda ni dia akan impact bisnes kita. Bayangkan politik punya policy, government policy policy, benda-benda yang melibatkan extension of SST. Maksudnya banyak lagi skop-skop yang dikena SE. Effect tak bisnes? Effect. SST 6%, 8% tu banyak tu. Jadi kemungkinan margin kita akan sikit. Jadi benda-benda ni lah yang memberi impact kepada bisnes kita, yang kita kena sedar benda ni akan terjadi. Sebab apa? Bisnes kita kena fikir dia ada risk. So risk tu kita kena kawal. Sebelum dia jadi tu kita nampak dulu dah. Kalau ni jadi apa aku nak buat? Kalau ni jadi apa aku nak buat? Itulah business owner. Dia kena fikir benda ni. Kalau ni apa aku nak buat? Ekonomi, ya betul. Ekonomi ni ada yang tak menentu. Tapi sebab tu cakap, kita dah tahu ekonomi macam ni, apa tindakan kita? Bukannya berlapang dada terima saja, bukan. Kita kena bersedia. Kita kena bersedia dengan apa yang kemungkinan terjadi. Social punya behavior, teknologi sekarang ni ke arah AI, teknologi penjualan e-commerce secara live commerce, dipanggil social commerce sekarang kan. So apa yang kita nak buat? Adakah kita masih nak menjual macam ni, mengharapkan orang datang kedai, tak nak terlibat dengan food panda apa semua ni, nak orang datang kedai. 20 tahun dulu boleh lah buat macam tu. Tapi kalau kita masih berpegang macam tu, susah kita nak survive. Sangat-sangat susah. Okay. Legal, dengan undang-undang, dengan saya boleh masuk sekali kat sini compliance, pematuhan. Compliance 2025 ni saya nampak dia sangat agresif lah. Banyak benda-benda yang agensi-agensi lah kerajaan yang menuntut, okay ni, you kena ni, ini you kena ni, ini kena, semua makin ketat. Saya nampak banyak syarat-syarat yang makin sebenarnya undang-undang dah ada. Cuma enforcement dia dah mula buat. So kita kena hati-hati juga sebab government memang tengah buat collection duit. So banyaklah enforcement yang diimpose. Lagi-lagi contohnya macam percukaian, kejar. So make sure you comply ni. Cukai, pelesenan, lepas ni ura-ura apa lagi, banyaklah. Halal, building punya OS punya safety, sebelum ni memang ada tapi dia start wajibkan. HRD, pencaruman, dia tak pernah dapat surat suruh daftar kita orang, padahal dah tahu dah tentu syarat pun. Sebenarnya kena submit juga, so tahu sekarang ni MOF nak daftar dan sekarang susah lah. So benda-benda tu lah, kita syarat-syarat dia, benda ni kita tahu. And then you boleh pakai juga Porter's 5 Forces. Porter's 5 Forces ni adalah kepada you punya offering, business you yang offer. Ada tak threat, kemungkinan threat, ancaman daripada pemain baru. Kalau kita dalam training ni, post-COVID, kita boleh nampak banyak pemain-pemain baru yang nak buat training. So banyaklah. Kedai kopi kan, ni banyak ni. Kedai-kedai kopi kan cendawan tumbuhan. Kalau you berniaga dengan kopi, you kena perhatikanlah benda ni ada tak threat kepada new entrant. Satu lot kedai tu, satu jalur kedai ni, banyak kedai kopi tu. So itu kompetitor. Threat of substitute, penggantian produk-produk yang you buat selama ni, ada tak ancaman kepada
produk baru keluar yang lagi better, lagi bagus daripada produk yang buat ni. Okay, supplier tekan you, kalau you pegang satu supplier tekan you, harga naik 40%, you kena terima. Okay, buying power, and then existing punya rivalry ni memang existing punya you punya competitors dia ada, apa yang next step dia buat. So kalau kita jenis macam tak berhati-hati, tak ada pegang sendiri, last sekali dia buat next step, contohnya dia bagi free. Dia boleh bagi free, awak tak bagi free. Itu dah memang menjahannamkan bisnes kita. Contoh. So strategi sebelum dia buat, baik dia buat dulu. Okay, analisis prestasi kewangan. Kita punya kewangan kita, bisnes kita ada 3 sahaja financial goals. Ini yang Sifu saya ajar. So kita ada target kita adalah first kali cash flow management. Pengurusan aliran tunai paling penting. Tak ada tunai, bisnes mati. Dan okay, tak ada cash, bisnes mati. Walaupun you buat sale banyak, duit dia tak masuk, cash flow you habis, no point bisnes. Okay, first kali cash flow management. Cash flow management ada 3, daripada operating activities, daripada kita punya investing punya activities, dan daripada financing punya activities. So kena jaga aliran keluar masuk duit ni supaya tak tercekik kita punya bisnes. Okay, improving, nombor 2, improving profitability. Kita nak profit. Kalau sebelum ni rugi, kita nak profit. Kalau kita dah ada profit, kita nak improve profit kita. Kalau profit kita 5%, kita nak improve jadi 8%. Kita dah dapat 8%, macam mana jadi 15%. So always improve profitability kita, sebab itu adalah business. And then nombor 3 yang kita kena jaga adalah increase company value. Increase company value adalah target yang kita nak, adalah kita nak business kita ni grow dia punya value. Daripada assets management, daripada liability management. So kita nak value kita naik supaya ultimately mungkin target kita adalah satu masa nanti kita akan jual bisnes kita, ataupun kita akan masuk, kita akan jual kita punya share ke apa kan. So benda ni adalah kita untuk dapat imbuhan kita tu, kita kena naikkan dia punya value bisnes kita. So metrik, apa benda yang kita perlu tengok adalah first kali adalah revenue growth. Ada tak pertumbuhan sales kita? Ada tak pertumbuhan sales kita? Yang tahun 2025 ni ada tak pertumbuhan sales berbanding dengan yang kita target masa tahun 2024 tu? Capai tak? Lebih tak? Ada company bulan 6 kadang dah achieve lah. Bulan 6 dah achieve. So untuk tahun depan, kita buat lebih sikit, mestilah kita dapat. So target besar sikit. Macam tu. Okay, so kita tengok balik angka-angka tu. Profit margin, banyak tak margin kita? Banyak tak margin kita? Ada efek tak sebelum ni? Harga barang dah naik ni. Ada tak benda kita perlu changes balik? And then kita punya cash flow analysis, check balik kita punya cash flow analysis, ada tak buat you punya analysis cash flow dekat you punya sistem account, ada tak buat? Dan ROI bagi setiap saluran pemasaran. You punya market tu, FB ads, TikTok ads, ada tak buat ROI? Return on investment you spend tu berbaloi tak? Sebab marketing antara makan benda antara yang memakan kita punya cost structure yang tinggi lah. So ada tak kira balik ROI tu? Tools apa yang kita boleh guna adalah cash flow management, CFM template. Okay, mana yang gambar kuning tu, ada folder kuning tu, itu bermaksud template tersebut ada di Malaysia Entrepreneur punya library. So you pergi kat situ. Template ni sangat-sangat berguna. Saya dapat template ni masa saya join ada program kesawanan dulu, dan sampai sekarang saya guna untuk tengok balik kita punya angka-angka dalam bisnes kita. Kita setkan budget pun boleh kat situ. Kemudian untuk kita run next year, kita berpandukan ini sahaja. Jangan tukar-tukar sebab kita dah setkan benda ni. Kalau kita nak main sikit-sikit pun boleh, quarter 1, quarter 2, quarter 3, sikit-sikit, adjust sikit-sikit. Tak boleh lah, tak achieve kurang sikit. Atau boleh dia naikkan sikit, macam tu. Tapi kita berpandukan apa yang kita dah plan. Inilah map dia. Kita dah rancang, map dia apa? Ini. Dia mesti nombor-nombor juga. Okay? Profit and loss, statement analysis. Check balik you punya profit and loss. Adakah margin cantik, adakah 15%, 20% ikut industri tak sama. Tak sama, ada 10%, tapi ada tak kita untuk increase? Ada tak ruang untuk increase? Dan apa kita nak buat untuk increase? Okay,
4 jenis pendapatan, saya bagi tips 4 jenis pendapatan yang kita kena target. Active income. Active income ni adalah yang harian, mingguan ni active income. Kemudian cuba untuk ada passive income. Passive income ni adalah benda yang kita tak buat kerja tapi dia masuk duit. Cuba. Contohnya macam produk digital, jual e-book, jual video, jual template, jual proses. Tapi benda ni akan ada je. Benda ni buat sekali tapi duit datang. Duit datang. Okay? Program income. Kalau you buat restoran, you jual harian nasi apa jual. Buat tak projek catering? Itu side dia projek income ni ataupun program income ni adalah good to have lah. Good to have tu kalau active income saja pun company dah okey. Tapi kalau dapat projek-projek macam ni, dia jarang-jarang sekali lah. Tapi kalau dapat setahun 3-4 kali, alhamdulillah dah. Contohnya projek dengan catering, dengan istana Selangor, projek itu dah cukup lah, kenyang. Ada company yang klien kita, dia tak target active income, dia target project income. Setahun tu dia buat project income time bulan puasa, time raya saja, cukup untuk cover setahun. Sebab memang big project. Okay? So pastikan kita ada income ni. So kalau kita ITS mungkin kita ada paling-paling pun mungkin ada 2 lah kot, active income ataupun project income. Passive income ni mungkin belum lagi. Mungkin you ada benda-benda yang you ada premis untuk disewa, ruang untuk disewa, itu boleh passive income lah. Passive income. Investment income ni adalah benda yang mungkin you ada profit yang lebihan. So duit ni sayanglah duduk dalam bank account ni tak ada buat apa-apa kan. Bukan dapat interest pun duduk dalam current account. So you boleh pakai duit ni untuk invest kepada bisnes lain. Contoh kawan you buka bisnes, you invest kat situ. Ada percentage yang dapat. So investment income. So pastikan you ada 4 jenis income ni. Kemudian utamakan jualan sales, bila sales utamakan jualan yang ada ciri-ciri macam ni. Okay, dia adalah cash sale. Jangan consignment ke, jenis kontrak ke, dapat 6 bulan lagi baru dapat duit, 4 bulan, itu boleh. Itu kalau saya letak anda project income. Okay, tapi yang cash sale ni, saya kalau boleh, saya nak yang ini banyak. Active income, cash sale. Kita nak sebulan baru dapat cash sale. Cash sale bukan masuk tunai duit. Saya banyak orang pakai QR sekarang. Itu cash sale lah maksudnya. Itu cash sale lah. So, sebab ini penting itu jaga kita punya cash flow. Kemudian pastikan dia adalah high margin. Kita fokus pada kita punya sales ataupun kita punya produk yang very good margin. High margin. Yang ni kita utamakan. Nombor 3 adalah kita fokus pada yang recurring. Kalau boleh, setiap bulan dia kena ambil yang kita. Macam tu. Atau setiap 3 bulan ke, macam jual gula, beras, orang akan beli dia. Walaupun margin tipis, tapi orang akan beli. Benda tu sistem dah berjalan. Okay? So referral maksud untuk dapat pelanggan ni, kita tak perlu bergantung pada ads. On ads, bayar ads, pelanggan datang. Off ads, tak ada pelanggan. Kita tak nak macam tu sebab kebergantungan kita pada ads dan cost kita nak ads tu. So kalau boleh kita nak zero cost marketing. Maksudnya dia dengan ada orang. So kita fokus pada 4 ni. Kalau dapat 4 ni paling cantik. So kita punya cash flow cantik, kita punya ada healthy profit dan kita ada increase. InsyaAllah selepas ni value business kita boleh increase dengan benda-benda ni lah. Okay, so fokus benda ni Sekejap saya nak tengok. Kalau ada persoalan just tanya dalam ruangan chat. Okay. So ni technical, memang technical dan suppose dia kena explain lanjut tapi apa boleh buat 1 jam kan, saya boleh promise. So itu je yang kita boleh buat. So saya pergi laju. So cost structure ni pun saya dah cerita sebelum ni, ada saya punya topik cost structure, you boleh tengok kat situ cost structure. Okay, cost structure sangat penting sebab you kena tahu apa yang you nak. Okay, you tengok sini, kalau kita net profit, apa yang kita nak adalah net profit. Tengok berapa yang you nak sebenarnya. And then baru you pergi atas. Kat sini ada apa? Operating expenses, kita ada administration expenses, marketing, financial expenses. Financial expenses ni loan lah. Loan kan, kalau baru ni ada dengan cerita pasal kita ni hutang negara meningkat kan. Out of 100 perolehan yang masuk, analoginya RM100 yang masuk kepada income government, RM17 itu digunakan untuk bayar hutang sahaja. Dan tahun depan akan meningkat. So itulah maksud dia. So bayangkan kalau government macam tu,
dia punya ni financial expenses ni kat situ 17%. Tinggi tak? Tinggi. Tinggi. Kalau boleh dalam bisnes, kita tak nak bawah ni. IKS lah. Tapi untuk grow, you akan ada benda ni. You kena ada benda ni untuk business grow. Itu dipanggil leverage. Kena ada benda ni. Tapi tak adalah in term of percent yang banyak. Macam ni. Tak nak banyak macam ni. So kalau boleh, kita tak nak loan, kita nak masuk in term of investor. So tak adalah financial expenses sebab benda-benda ni dia makan kita punya yang bawah sekali tu, net profit tu. Dia makan. Marketing, kalau tak kawal, dia akan makan dia punya profit. Marketing 10%, tiba-tiba 12%. Oh banyak ni kan. Sudahnya tu yang tinggal kat you ni, business owner ni, pemilik syarikat ni, seredak. Itu yang kita tak nak, sebab tu kita kena buat construction. Tengok balik video saya sebelum ni. Aliran tunai pun saya dah cerita sebelum ni, dia lebih kurang macam ni. So kalau you tak mampu buat, biasanya IKS tak mampu buat lah. Outsource. Benda ni boleh outsource. Okay. Analisis pemasaran dan pelanggan, aspek penting kita tengok, review balik pelanggan kita, check balik kita punya customer base. Dia orang siapa sebenarnya? Kenapa dia orang kita? Dia orang ni ada, kenapa dia orang ambil kita? Berapa kerap dia ambil kita? Dia orang daripada mana dia tahu kita? So check balik pelanggan-pelanggan. Dalam tempoh 3 bulan, dalam tempoh 6 bulan, ada tak pelanggan-pelanggan baru? Check balik. Okay, check balik customer acquisition cost, CAC, CAC. Okay, untuk dapat semua pelanggan ni, berapa kita kena spend? Berapa kita kena invest untuk dapatkan semua pelanggan datang. Secara average lah. So kita kena tahu benda tu. Sebab kena kerja membakar duit Dan benda ni penting sebab kita ada LTV, Customer Lifetime Value. Berbalik tak kita spend banyak ni untuk dapat semua pelanggan berbanding dengan lifetime value. Lifetime value ni maksudnya once dia dah beli kita, dia dengan kita dah spend iklan ke apa untuk dapatkan dia dah beli kita, and then berapa banyak sebenarnya dia spend dengan kita setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, berapa banyak sebenarnya dia spend dengan kita. Sebab baru ni ada orang post kan, yang Shopee keluarkan data kan, berapa banyak dah spend. Ada orang tu dia spend lifetime dia 51,000 dah. Dia spend dekat Shopee, pembelian online. 51,000. Orang tak sedar. Orang tak sedar kan. So itulah lifetime value. Maksudnya dia spend sekali untuk dapat orang ni, dia bagi orang macam-macam lah, RM30 rebate dah kalau daftar hari ni. Kenapa dia boleh bagi? Sebab dia faham lifetime value. Kalau aku dapat dia ni, dia masuk dalam platform aku, dia akan beli. So 51,000 beli. Tanpa sedar. Tu lifetime value. Okay. Analisis saluran pemasaran yang efektif, check balik you dekat TikTok, you dekat Facebook, you dekat Instagram, you dekat sini, you dekat Google apa semua ni, check balik mana sebenarnya, berbalik ke pelanggan tadi, tanya balik pelanggan, dia jumpa kita orang kat mana sebenarnya. Kalau dia jumpa dekat satu tempat ni dan kita spend kat sini, you boleh tutup lah tempat-tempat ni sebab tak mendatangkan pelanggan. Tapi kena check betul-betul lah, sebab kita nak decide untuk tutup satu saluran ni. Sebab apa? Kita nak fokus pada saluran yang mana memberi pulangan yang paling efektif, yang paling berbaloi. Okay. Kepuasan pelanggan, retention rate, berapa ramai pelanggan-pelanggan kita yang beli sekali. Boleh tak beli dah? Kenapa? Apa isu dia? Apa yang tak puas hati? Apa yang tak kena dengan dia? Okay, kenaikan, berapa persen kenaikan pelanggan baru dalam tempoh quarter, dalam tempoh seminggu, ada tak pelanggan baru? Pelanggan baru naik banyak, pelanggan ni ada tak repetition? Kalau cek pelanggan baru je, pelanggan lama lari pun tak guna juga, kita check balik. Persen kenaikan pelanggan pembelian berulang. Berapa ramai yang berulang. Ini kena check. Okay, so you kena ada, you kena data, you kena record ni. Ada tak persaingan baru? You kena tengok persaingan baru ni. Customer, tools yang you boleh ada adalah customer journey map. Saya pun dah buat topik ni, you boleh tengok balik. Kenapa, bagaimana kita nak tahu perjalanan diorang ni, macam mana kita nak set dan macam mana kita bina sistem berdasarkan customer journey mapping ni. Okay. Analisis operasi dan produk perkhidmatan. Okay. Fokus penilaian kita adalah kecekapan operasi. Tengok balik tim kita. Adakah tim kita ni jenis 2 bulan kerja berhenti, 2 bulan kerja berhenti, 2 bulan, 4 bulan kerja berhenti. So kita kena cari pekerja baru. So kita kena tengok ni apa sebabnya. Ada tak buat exit entry punya untuk ni ataupun tak sempat buat, dia hilang macam tu je. Exit entry punya, exit punya ni kan, exit company punya, orang kata
feedback, tanya kenapa dia berhenti. Kalau jangan kita tanya, biar staff kita yang lain tanya. Kalau kita tanya semua okey, tanya kawan-kawan staff-staff dia, kawan-kawan dia, kenapa dia berhenti, apa yang tak kena, apa yang masalah. Kadang-kadang bukan sebab gaji, sebab environment. Kadang-kadang yang gaji rendah dia stay sebab environment yang bagus. So kita kena tanya balik, adakah kita punya team kita ni menjalankan kerja dengan cekap. Sebab ingat antara kebocoran duit dalam bisnes kita adalah staff. Kadang-kadang bukan staff, kita sendiri. Kita ambil gaji banyak, menyebabkan cost structure kita, gaji tinggi, cost 50%, pekerja sahaja, okay? Tengok-tengok yang dalam 50% ni paling banyak ambil adalah kita. Apa yang kita sumbangkan kepada bisnes kita rupanya tak banyak. So itu kena tengok balik, itu adalah kebocoran bisnes juga. Okay? Bos ambil banyak tapi tak buat kerja pun. So might as well you bayar kepada manager, dia manage you punya business well, you pergilah buat bisnes lain. Itu yang sepatutnya. So bocor dia kat situ, so bocor dekat staff pun ada, kita bayar dia, tapi mungkin keperluan dia adalah 50% saja. 50% lagi pergi mana? Mungkin kita perlu tambah task ke, ataupun mungkin tak ada keperluan dia pun. Dia boleh berhenti je. Operasi jalan dengan baik. So kita kena tengok balik produk kita. Kualiti produk perkhidmatan, adakah produk kualiti kita bertambah teruk ke, banyak komplain, adakah bertambah baik ke, ada tak ruang untuk improve lagi ke. And then kita punya produk atau servis, low demand, high demand, check balik. So ini biasanya kita pakai BCG PowerPoint template lah, BCG template. Okay, BCG template ni adalah Boston Consulting Group, dia buat benda ni. So produk ni kita tengok balik produk everything. Kalau you buat menu makanan, tengok balik menu itu. Kalau you buat servis, tengok balik servis tu. Kalau buat training, tengok balik modul tu. Mana yang sebenarnya kategori sebagai 4. Satu adalah bintang, star. Okay, nombor 2 adalah cash cow lah. Yang sentiasa evergreen, ada je kan. Macam tak banyak. Untung tak banyak pun, tapi dia jalan. Dia jalan, okay. Question mark, ini tak tahu lagi. Mungkin produk baru, market dia baru, kita pun tak tahu nak letak kat mana lagi. Okay, dan kita ada yang keempat ni, last kali ada anjing. Anjing. Dogs. Anjing. Anjing ini adalah tunggu nak buang je. So kita tengok balik menu-menu kita, kalau produk-produk kita tu mana yang nak dekat expiry tak terjual lah. So kita boleh consider lah benda tu untuk kita stok produk tu. Ataupun kita ada menu ni sebenarnya margin paling nipis lah, tapi tak ada pun orang minta pun, jarang minta. So benda tu boleh keluar daripada menu, dia buat ganti dengan menu lain, lebih menarik. Okay, berbalik kepada 4 tadi, dia mestilah margin yang okay, dia memang orang selalu repeat, memang favourite, hot hot selling. Okay, kemudian dia apa lagi, benda itulah kita ganti kita punya ni. So ada yang kategori dalam docs, ini kumpul team, tanya team berdasarkan data, mana doc ni buang produk tu, keluarkan. Okay, kita nak target 2 ni, sama ada star ataupun cash cow. Okay, kalau cash cow ni biasanya dia akan boleh pergi kepada question mark. Tak tahu lagi keadaan ni macam mana. Sampai dia lepas pada question mark, kita tahu sama ada dia boleh pergi star, demand makin banyak, macam SST, banyak sangat training SST. Ini SST, ini buat program SST, banyak dapat email training SST. Tiba-tiba government kata, okey, untuk yang bawah 1 juta tak perlu. Okey, SST e-invoice. E-invoice. Bawah 1 juta tak perlu e-invoice. Terus menurun. Terus menurun apa semua kan. Okey. So mungkin dia ada star, dalam star ni pun dia boleh jadi cash cow, dalam cash cow ni pun boleh jadi star, macam tu. So kita yang letakkan kat mana produk-produk ni kat mana. Okay, sebab apa? Kalau kita nak spend kita punya target, kita nak spend kita marketing effort kita nak keluarkan ni, kita kena pastikan dia berada tempat yang berbaloi untuk dia berada. So anjing ni kita perlu kenal pasti dan kita perlu buang lah, kita perlu buang. Okay. So framework apa lagi kita pakai? Kita boleh pakai SWOT analysis juga untuk produk-produk kita, yang mana yang ada strength, kekuatan, yang mana ada weakness, yang mana ada opportunity, yang mana ada threat. So benda ni kita gunakan, ataupun kita boleh guna business model canvas untuk review balik kita punya
produk yang kita punya team kita. Sebab apa? Kadang-kadang ada benda kita boleh outsource. Kita outsource. Daripada kita bela staff kita seorang ni kan, bela baik kau outsource lah. Tak ada outsource ni, dia tak ada perangai. Dia tak ada cuti kan, kita outsource. Bila kita kira lebih kurang sama je. So benda macam tu lah. Okay, apa lagi? Analisis pasukan dan organisasi. Okay, aspek kritikal. Tadi apa tadi operasi dan produk. Okay, ini tim kita lah. Okay, silap saya tadi saya masuk tim. Okay, keupayaan dan produktiviti pasukan. Tengok balik tim kita, ada tak keperluan kemahiran yang baru? Ada tak tim kita ni perlu belajar benda baru? Kita tengok ni buat kerja, kenapa dia buat kerja slow sangat Rupanya dia right click, copy, right click, paste. Allahu Akbar, sedih ni kan. So kita bila kita tengok banyak benda yang tak pandai pakai aplikasi, tak pandai pakai Microsoft Excel punya kan. So kita ajarlah dia Ctrl C, Ctrl V, kan lagi cepat. Itu kalau kumpul-kumpul beberapa saat, kumpul-kumpul silap 1 jam rupanya kita dapat save masa dia. So tengok balik prosesnya, ada tak proses-proses yang kita boleh cut. Kita boleh cut ataupun training yang kita perlu bagi dia train supaya kecekapan kerja dia tu instead of boleh buat sejam, sekarang dah boleh buat setengah jam, atau proses-proses yang redundant yang boleh dibuang, cut terus, yang boleh cepat dengan proses. Okay, so tengok balik, and then tengok balik kita punya budaya organisasi kita, adakah persesuaian, adakah okey, adakah dah jadi toksik, adakah orang dah komplain toksik, dah tak suka dah, datang office pun senyap je kan, yang macam ada tak kena ni, macam ada saka kat dalam office ni ke. So kita kena tengok balik benda-benda ni, dan as a leader, as a business owner, you kena ambil tindakan yang sewajarnya lah. Okay, staff optimization, ini saya cakap tadi pasal staff optimization. Tengok balik kerja-kerja seseorang, analyse balik, okay, adakah mereka membuat kerja dengan yang sepatutnya ataupun banyak main telefon. Banyak main telefon bermakna dia ada banyak free time. Banyak free time as a business maksudnya kita tak fully optimize dia. Kita bayar gaji dia tapi kita tak fully optimize dia. Fully optimize maksudnya ada benda-benda kerja lain yang dia boleh buat. Saya ingat dulu saya kerja di satu restoran lepas BSPM jadi waiter lah restoran kan. Jadi waiter restoran. Bos saya tak benarkan saya duduk saja walaupun tak ada pelanggan langsung. Time lepas office hour, lepas lunch, pukul 2.30 sampai pukul 5, mana ada orang? Memang setiap hari tak ada orang, tapi saya tak pernah duduk saja. Paling tak daily semua panggil customer masuk, ada je kerja. Cermin dah gelap dia pun ambil lagi paper air lap, tak boleh duduk, rugilah nak layan orang, bayar gaji dia ni untuk layan orang, time orang ada je. So mesti pastikan dia buat kerja, dia optimize sebab kita bayar. So kemungkinan kita ketirisan duit kat situ, kita bayar gaji 2,000 tapi sebenarnya dia buat kerja 50% saja sebab kerja tak banyak, kita rugi 1,000 kat situ bulan-bulanan, baru seorang staff. Kalau ada 5-6 staff lagi yang buat macam tu, itulah kenapa rugi. Staff optimization. Okay, outsourcingkan perkara-perkara itu. Kemungkinan ada perkara-perkara yang kita boleh outsource sahaja. Outsource saja. Sekarang banyak yang buat bisnes yang kita boleh outsource. Contohnya HR boleh outsource, account boleh outsource, kerja-kerja claims kalau kita training ni kerja buat claim dengan HR Corp tu pun ada orang buat kerja-kerja tu, outsource pada dia yang buat claim. Banyak benda yang boleh outsource sekarang. Okay, so tengok balik. Sebab apa? Sebab apa kita buat benda ni? Supaya di hujung nanti yang kita target tu kita dapat optimumkan. Kita dapat apa yang kita nak. So inilah dia. Okay, strategi 2026. Okay, so kita dah cerita apa semua, 2025 apa semua, apa yang kita kena check, apa yang kita nak improve, apa boleh tambah baik, apa semua. Now come 2026. Dalam 20 hari lagi 20 hari lebih kurang lah 20 hari lagi. Apa yang kita nak buat? Okay, so kita dah tahu kita kena set apa yang kita punya goals. Kita mesti saran berapa yang kita nak, kalau amount, kalau as a business owner, berapa you nak cash out tahun depan, berapa profit you nak. Before tax lah, after tax ke, berapa you nak. Okay, ada tak you nak buat expansion? Contohnya nak buat
franchise ke, nak buat licensing ke, atau nak tambah baru lagi, atau nak tambah bisnes lain ke. So you kena tanya diri you So bila you set goal, dia mesti ada SMART punya elemen lah, specific, measurable, achievable, relevant and time bound. Okay, time bound kita mungkin ada, walaupun kita cerita 2026, tapi mungkin ada goals yang kita nak achieve pada quarter 2. Habis quarter 2, 6 bulan pertama. So kita kena buat benda ni. Okay, contoh meningkatkan revenue sebanyak 5% pada tahun 2026. Sebab apa? Kita dah tengok dah apa yang kita buat ni, kita boleh achieve tahun ni. And then kalau kita tambah beberapa perkara lagi dengan strategi ni, saya rasa kita boleh tambah lagi 5%. Bukan kita nak revenue 5% je kan. Contohnya kita revenue adalah 15%, macam mana kita nak buat supaya revenue kita jadi 20% contohnya. Apa yang kita kena cut? Marketing kena cut, kita kena training, cost reduction, staff optimization. Kemudian apa lagi? Kita tawarkan produk-produk ni, kita naikkan price sikit. Sebab apa kita yakin kita ada customer yang very valuable, dan customer adalah M40, T20 yang tak kisah sangat pasal harga, yang penting mereka nak layanan yang baik. Berdasarkan rekod-rekod, saya rasa kita boleh achieve 5%. Okay, inilah benda-benda yang kita kena look back, kita kena tengok dan kita setkan pada tahun 2026. Okay, so bila kita dah set benda ni, barulah kita buat satu mapping, dan kita ikut map kita tu. Kalau kita ikut betul-betul berdasarkan, ingat kita just menganggap sahaja. Okay, yang menentukan tu tetap Tuhan juga. Tapi lebih baik kita ada plan daripada tak ada plan. So kalau kita tak ada plan, apa-apa pun jalan yang kita ambil, kita akan sampai sebab kita ada plan. Tahu-tahu sampai Putus Sampah, tahu-tahu sampai Hati Lorong. Sebab kita tak ada plan, so apa tempat yang kita ambil, apa destinasi kita sampai adalah, itulah kita punya tujuan kita, sebab kita ada plan pun. Okay, and then bila kita dah set macam tu, cost structure kita nak untung banyak ni, tak boleh, staff kita banyak ni, no penambahan staff tahun depan. Tak ada bajet? Tak boleh, tak ada. Okay, contohnya kan, okay, sebab kita nak kawal ni, bajet marketing apa? Ni je banyak allocation untuk marketing. Kalau tak cukup, you kena ambil zero cost marketing. Kerahlah staff-staff tu. Ingat tengok Domino's. Domino's buat apa Dia suruh staff-staff dia tu pergi tepi jalan, pakai kotak offer pizza kan. Kalau benda tu perlu dibuat, buatlah. Dah macam tu perlu buat. Daripada duduk melanggar, berdiri, main social media, dulu ni, disuruh dia orang pergi. Kita bayar gaji dia. And then kita punya budget marketing dah max. Tapi tak capai lagi ni, kita buat lain sikit. Kita buat panggil guerrilla marketing, buat macam tu. Okay? Bajet, peruntukan sumber dan bajet, dan sistem pemantauan kemajuan. Kita kena ada sistem untuk kita pantau kita punya KPI. Benda set kita ni, contohnya saya bagi tahu tim, kita kena ada training ni, banyak ni, kita nak partisipan minimum ada banyak ni. So, kita punya pemantauan every month adalah capai tak partisipan banyak ni? Capai tak partisipan banyak ni? Ada ni tak? Ada lebih. Okey, cantik. So, whenever kita selalu exceed monthly, saya dah tahulah kita lebih dari goal kita. Kita target kita confirm capai dan kita exceed daripada apa goal kita yang kita sasarkan. Macam tu. So, kita tengoklah kita punya ni. Itu one of the matrix yang lain of course lah. Kita tengok pada kita punya kewangan. Itu boleh penting. Kewangan macam mana, cash flow, macam mana. Yes, sale naik. Semua ada ni, semua beli kita punya ni kita punya training apa semua, tapi tak bayar, atau membayar lambat, claim apa lambat kan, kita tak guna juga. So kena tengok metrik lain. So semua yang akan terjadi next year ni adalah apa yang kita plan. So kita kena pantau dia mesti jalan according to plan. Itu yang tough part. Untuk konsisten kita kena ikut plan. Itu yang tough sikit lah. Tapi kena buat lah. Ini Smart Goals. Pun saya dah pernah buat webinar tentang ni. So tengok balik. Okay. Sasaran Smart Goal kita. Kita nak cerita lanjut. Okay. Saya nak cerita tentang Eisenhower Matrix ni. Eisenhower Matrix ni adalah lebih kepada business owner lah. Lebih kepada business driver, leader. Okay. Sebab kita kan sibuk. Kita lah yang nak beli bantah, beli basah. Kita lah yang nak masak nanti.
Kita lah yang nak jawab WhatsApp, ambil order, kita nak hidang. So kita kena, kalau you ada team, pastikan business leader ni you berada di, you ambil kerja-kerja yang, dia ada 4 matrix ni, kalau you tak nampak di TikTok ni, dia ada 4 yang bahagian ni adalah dia important dan urgent, dia penting dan dia urgent. Okay, next sebelah dia adalah dia important, penting, tapi dia tak urgent mana, dia tak urgent pun. Lambat-lambat pun tak apa, dia tak urgent, tapi dia penting. Okay, so ada yang kat bawah ni adalah yang tak penting. Dia tak penting tapi urgent, dan ada yang tak penting. Yang mana tak penting, tak urgent ni, you boleh keluarkan daripada kehidupan. You boleh bagi kat staff ke, dia tak penting mana pun, dan dia tak urgent mana pun, tapi benda ni lah selalunya yang buat riuh kita punya bisnes ni, benda ni lah. Dia tak penting pun, tak urgent pun, tapi benda ni yang semua sibuk-sibuk, semua berkumpul tengok, benda ni macam mana kita tanya balik, benda ni penting ke? Sepenting mana dia? Urgent ke? Kalau dia tak penting, tak urgent, semua tak payah ambil hirau benda ni, kita ambil hirau benda ni, nanti kita bincang pasal benda ni, buat je lain. Lagi-lagi business owner tak payah tengok benda ni. You pula nak betul setiap kertas. Kenapa? Benda tu urgent ke? Benda tu penting ke? So benda ni out sekali. Nombor 2 adalah yang dia tak penting tapi dia urgent. Benda yang tak penting, urgent ni dia penting. Dia tak penting. Dia tak penting tapi dia urgent. Dia tak penting tapi dia urgent. So benda tak penting urgent, penting pada apa? Penting pada business owner keputusan, penting kepada ni kan. So benda ni boleh pass kepada team. Tapi kena bagi tahu dia lah. Kena bagi tahu dia macam ni. Dia urgent tapi dia tak penting sangat. So jangan masa you as business owner ada kat sini. Ada yang benda ni not important. Kita cover yang important sahaja sebab benda ni melibatkan business. Okay, yang ni important. Okay, biasanya decision. Okay, so kita tengok pada important tapi dia tak urgent. Important tak urgent ni kita boleh manage time kita. Kita kena penting juga tapi kita kena manage time kita. Dan kita ada urgent, important. Yang ni adalah kerja you. Yang ni adalah kerja business driver. So benda ni adalah memang you kena buat dengan teliti. Tapi janganlah benda ni ambil you punya 80% of time. Tak, dia mungkin ambil 20% of your time je. Sebab kita ada banyak benda-benda lain kita nak buat. So dia ambil you punya 20% of the time, tapi dia menghasilkan 80% of impact to your business. Itulah important dan urgent. Jaga masa kita. Okay? Simple impact, effort, matrix, template. Example, ini simple impact. So kita tengok pula, ni ada sama juga 4. Dia ada high impact, dia ada low impact. Okay? Dia ada high effort, dia ada low effort. Katakanlah kita kena involve dalam discussion, kita kena ubah satu benda ni, okay? yang mana dia memerlukan 2-3 tenaga kerja kena ni tapi impact benda company apa? Apa hasil benda company? Maksudnya kita cakap, adakah ada rendah? Kalau rendah, kenapa kita perlu bincang pasal benda ni? Kenapa benda ni penting? Baik kita bincang pada benda yang ni. Kerja dia tak banyak, kan? Kerja tak banyak, effort dia sikit, tapi impact dia besar tak? Besar. Walaupun kerja tu, kita tak dapat return in terms of monetary value. Kita tak dapat return in monetary value. Bahkan kita kena keluar dia sikit. Tapi impact daripada apa yang kita buat ni, kita dapat 100 database. Kemungkinan daripada 100 database ni orang akan beli. Daripada berbanding kita spend ads, iklan yang belum tentu tahu jadi ke tak, tapi yang pasti kita kena bayar amount banyak ni. Apatah lagi kita nak bayar ads ni, kita kena bayar orang pula yang menjalankan ads ni. Kalau kita tak ada team ads, tak pandai buat. So, bila kita compare benda ni, kita kena cari mana yang paling banyak bagi high impact dan less effort. High impact, less effort. Macam itulah kita kena tengok benda ni. Sebab apa? So, masa kita limited. Kita nak kawal, kita as owner ni, kita nak yang important dan urgent. So, benda yang high impact dan low effort sahaja yang kita boleh benarkan dalam kita punya time ni. Tu untuk business owner. So, pastikan you buat kerja-kerja ni. Kalau you rasa you buat kerja-kerja yang low impact
high effort, low impact, you akan drain, you akan banyak masa, you akan penat tapi dapat hasil yang sikit. Apatah lagi bila kita check balik, rupanya yang kita buat ni adalah not important, sama ada urgent. Kebanyakan ni lah yang mengganggu kita ni, dia urgent tapi tak penting. Urgent, not important. Kita masa kita ni diambil oleh orang-orang yang nak jumpa kita. Urgent lah tuan, urgent lah, penting tak untuk kita? Penting tak? Tuan, saya nak meeting dengan tuan untuk apa saya ada program hibah, plan hibah yang terbaru, yang terkini ni kan. Penting tak untuk kita? Tak penting. Baik. Ataupun ada nak projek nak propose projek ni kan. Okey, projek you apa boleh tak dapat ni sikit ni. Penting tak untuk kita? Adakah dia mengikut plan kita yang kita dah tetapkan pada tahun 2020 ke depan? Adakah dia align dengan misi? Kalau align dengan misi, jalan. Kalau tak align dengan misi, tinggalkan. Nampak macam urgent, nampak macam high impact, tapi kita terlalu banyak effort dan rasa macam buang masa, abaikan. Okey? Saya ada banyak kena benda macam ni. Sebab tu saya nasihatkan you all supaya jangan buang masa pada benda-benda yang kita nampak macam penting, tapi dia sebenarnya adalah macam mirage ataupun fata morgana yang kita jalan balik kampung dengan panas tu, jalan kat depan tu nampak dia basah je. Bila kita sampai dekat rupanya hilang. Ada apa? Macam tu. So pastikan stick to the plan lah. Itu the best word lah. Stick to the plan. Sebab kita dah plan ni. Tahun depan akan ada je gangguan lah, akan ada benda-benda ni lah yang nampak macam lagi menarik. Tapi kebanyakannya adalah fata morgana atau mirage sahaja. Okey, membangunkan action plan. So apa yang kena buat adalah mulakan dengan sasaran. Mulakan dengan sasaran dulu. Dia mesti ada sasaran dulu. Apa yang you nak achieve next year saya tak tahu. Itu you all punya. Saya ada saya sendiri. Apa yang you nak achieve next year? In terms of monetary value ke, duit ke, berapa you nak achieve ataupun anything lah. Itu anything. Yang penting kena ada. Okay, so macam mana nak achieve benda tu? You kena susun plan. Susunlah dengan tim you. Kita nak buat ni. You punya tanggungjawab ni, you punya tanggungjawab ni, saya punya tanggungjawab ni. So kita kena make sure ini yang kita kena capai. Okay, dan rangka you punya cost structure yang logik. Cost structure, logik dan mampu untuk dicapai. Ni janganlah you punya sales 100,000, tahun depan you set 1 juta. 1 juta boleh, kita kena buat ni kan. Action plan tak masuk akal. Action plan tak masuk akal dan orang pun macam tak tahu nak buat, sudahnya dia jadi sekadar plan je lah. Sekadar plan, tak achieve pun. Okay, rangka cost structure, susun sistem dan keperluan team. Mungkin kita nak daftar ni kan, ni kalau kita buat manual kerja ni, masak ni, tak ada lah sistem yang kita boleh pakai ke. Okey, ada sistem berapa ringgit cari bajet ni, tak ada bajet kita lah. So sistem tu kena sediakan. Kemudian keperluan dan team lah. Kalau ada team, ada okey boleh pakai. Tak ada team, kalau you seorang je ataupun you berdua saja dengan kawan ke, ikut kapasiti berdua tu. Jangan ikut kapasiti seolah-olah you ada 3 team. Kalau you ada 3 team, nanti you ambil 3 orang bekerja tapi sebenarnya you punya tak jalan pun. Sudahnya dah rugi 3 orang bekerja, you punya tak berjalan pun. So ikut bila plan, ikut dengan kapasiti 2 orang yang ada sekarang. Kalau kapasiti yang ada sekarang you boleh achieve 300,000 setahun, then go for 300,000 setahun lah. Kalau 300,000 tak ada untung lah tuan, you kena olah balik you cost structure tu supaya ada untung. Ataupun you buat untung target tu, you olah lah macam mana sekalipun supaya target you capai. Jangan you dah target ni, patutnya yang luar ni kena berubah. Ini luar ni tak ubah, you ubah target you pula. Target tak achieve lah, kita tukar target lah. Jadi break even jadilah. Macam tu kan. Itu tak betul tu. You kena tukar yang luar ni. Target dah fix dah. Kalau kita dalam M16, bukan M16 apa kita punya jet pejuang tu kan. Jet pejuang tu, kita dah set target situ, dia tak lari target lah. Target tu fix tu. Kita akan berubah ke sini. Aeroplane tu akan tukar-tukar sini. Kita bukan stay satu benda, target ni berubah. Bukan macam tu So, apa yang kita buat ni, plan ni, 2026 ni adalah kita set target dan kita lock target dan kita kena buat sampai jadi. Kita kena aware bahawa tahun depan ni akan ada banyak gangguan yang nampak mungkin lagi promising, mungkin nampak lagi ni kan, and then kita mula tak ikut plan kita. So hati-hati, saya bagi you ni awal-awal supaya benda ni ingat bila benda ni jadi
Tetapkan kriteria yang perlu dicapai bulanan, 10 tahun ataupun tahunan, plan, rancang aktiviti harian. Daripada target ni, dia akan diolahkan jadi aktiviti harian. So untuk kita zero cost marketing ni apa perlu buat? Team, pastikan setiap team kita ni hari-hari kena update status WhatsApp. Kena post dalam social media. Ini yang zero cost marketing. Kena buat sebab bajet kita untuk paid marketing banyak ni je. So itu diterjemahkan pada aktiviti. Okay. Rancang pra permulaan tahun. Okay, biasanya pra permulaan untuk tahun depan ni, kalau saya punya praktis, saya buat tahun ni. Saya ambil 3 bulan sebelum tu. Bulan 10 tu saya dah start dah. Apa untuk tahun depan. Sebab bisnes saya dealing dengan government, dealing dengan syarikat yang mana ialah training atau servis kan. Kita berdasarkan dia nak buat budgeting untuk next year. So saya nak kami ni ada dalam unit budget untuk next year. So saya buat kerja-kerja ni. Saya buat kerja-kerja ni untuk preparation untuk diorang so that diorang plan kita dalam dia punya perbelanjaan. Jangan kita tak ada dalam dia punya plan. Okay. Sebab tu kita kena preparation biasanya suku kuartal 4 tahun sebelumnya dan kita rancang 90 hari pertama. This 91st day. 91st day ni kita boleh cerita Q first lah. 91st day ni apa yang kita kena buat betul-betul according to plan. And then sebab apa? Kita akan tengok plan kita ni berhasil tak? Kalau tak berhasil, ada benda yang kita boleh tweak sikit, adjust sikit untuk Q4. Jangan tak berhasil tahun ni, habislah kita dah rancang dah, habislah sampai hujung tahun. Kami tak, kita IKS ni kita ada kapasiti untuk berubah cepat. Tak jadi lah, dia buat macam ni. Tak jadilah, dia buat macam ni. Tak jadilah buat macam ni. Jangan risau, sentiasa berubah. Saya selalu kena cakap dengan staff dia, Cik Fazmi ni hari ni cakap lain, sebab cakap lain kan. Tak adalah immediately kan, tapi kita AKS kita kena macam tu, kita kena lincah laju. Kita nampak dah benda tak menjadi expand, tukar. Ikut je. Tak, ikut je belakang. Tukar. Sebab apa? Sebab ada benda yang saya nampak yang alamak macam ni pula kan. So macam tu Okay, dah pukul 11 tapi saya tak habis lagi. Okay, it's okay mana yang nak leave. Tapi saya sambung je. Trend pembelian di Asia Tenggara, ini yang mana-mana saya punya observation dan saya ambil sikit ni dan saya nampak benda ni berdasarkan orang ni bagi tahu, okay. First kali digitalization mendalam, sangat-sangat deep digitalization dan kita ada e-dagang hyper personalization. Personalization ni memang apa yang saya value, saya pegang, always personalization, tapi inilah hyper personalization. Contohnya, kalau sebelum ni e-commerce you browse dekat e-commerce site and then you pilih. Now it's happening, TikTok pun dah beritahu yang mana yang kecoh kat China yang macam mana menjual depan kamera terus. Kat kedai tu orang menjual buat live. It's happening. So next 2-3 years dia akan jadi trend yang memang macam tu cara menjual lah. Menjual dia memang macam tu. Live, personal. Ya Cik Fazmi nak apa? Ya nak apa? Nak ni. Okay saya book untuk you. You ada kat mana negara mana, tiba-tiba you berjual dekat kita yang tak ada kat negara ini. Dan saya perhatikan logistik is very improving, very orang kata cekap lah. Sangat-sangat cekap sekarang kan, in term of delivery, in term of storage, apa you order hari ni esok dah sampai, sangat-sangat cekap. Sekarang ni bisnes kita macam mana kita nak adapt benda ni? Macam mana kita nak adapt benda ni? Okay, e-dagang bukan sekadar transaksi bukan sekadar transaction beli lah. Dia lebih kepada experience lah. Experience. Seronok lah beli kat dia, dengar dia celoting sambil-sambil, dengar celotting telatah dia. Lama-lama aku terbeli baju batik lah. Saya dah banyak kena ni. Baju batik lah. Inilah cat sekarang tengah famous cat yang roller tu lah. Saya terbeli rupanya sangat tak praktikal langsung. Sudahnya beli berus juga. Benda-benda macam ni lah. Orang beli macam ni Social commerce kita panggil akan menjadi saluran utama the main cara orang beli. Saya pun tak rasa dah e-commerce ni adalah e-commerce yang standard yang beli add to cart, WooCommerce. Kalau kita buat WordPress, WooCommerce, saya tak rasa dah benda tu praktikal. Saya rasa benda tu sangat-sangat menyusahkan lah. Sangat praktikal. So siapa yang masih macam tu lagi, you kena consider lah benda ni. Sebab social commerce pembelian sekarang ni, yang kaedah macam tu adalah menjadi saluran utama. Sebab dia sangat cepat, cut the process. Tahu, cerita, tanya apa yang saya expectation, apa-apa, okay, dan deal, bayar terus, dah dapat. Esok dapat, 2 hari dapat. Okay,
Gen Z millennial dia dah terbiasa dengan macam tu dan next 5 years, 10 years, that is the way they buy. That is the way people buy. Okay? Kesedaran dan kelestarian, etika, produk musa alam, kualiti, jenama yang mempunyai ESG. Semua akan consider benda ni recycle. You tengok pakaian-pakaian semua ni kan. Made of 50% recycle cotton. You boleh tengok benda-benda ni. Brand-brand besar pakai. So, orang lebih kepada nak ESG lah. Menjimatkan lebih kepada environment, lebih kepada benda kita semula. Okay, tu benda-benda. Nilai dan flexibility ekonomi tidak menentu menyebabkan pengguna lebih jimat, dan paling penting, pengguna cari yang mana bagi best offer. Best offer mungkin usually means lagi murah, ataupun dia boleh bagi lagi cepat, atau dia boleh bagi jaminan yang paling baik. Jangan risau, produk saya ni bukan fake-nya. So, orang bila dia membeli tu, dia akan buat research dia dulu. So orang go for siapa yang boleh bagi value yang lebih. Value lebih. Harga mungkin sama, tapi value ni bagi lebih. Apa value? Value ni tak mesti harga je. Dia free boleh experience, tu value. Permintaan tinggi untuk model yang fleksibel. Ramai orang yang nak mudah membeli. Saya tak ada duit tapi saya nak. Okay, kita ada installment. You tak perlu langgan setahun terus. You ambil monthly pun boleh. You boleh bayar sikit-sikit, you boleh hutang 6 bulan, bayar banyak. Sebab tu hutang orang kata BNPL, Buy Now Pay Later ni secara Malaysia ni sangat-sangat meningkat secara drastik lah. Sebab benda ni lah memudahkan orang untuk membeli. Kesihatan dan kesejahteraan, health awareness, produk-produk berkaitan ni sangat-sangat ada demand tinggi. You boleh tengok banyak-banyak training sekarang. Orang stres training banyak pun, talk banyak, government pun banyak benda-benda macam mental awareness, mental health. Okay, teknologi AI untuk kesihatan peribadi, smartwatch, apa benda tu, benda ni memang trending. Okay, hyperlocal dan sokongan komuniti. Kalau you perasan sini kat Malaysia sini pun, kita banyak pada, kalau ada produk lokal, ini mungkin terjadi pada Starbucks apa semua kan. Kalau ada produk lokal yang bagi lebih kurang sama, kita akan go for local first. Ini produk lokal. So banyak macam tu Banyak macam tu. Local pride dan bisnes yang menyumbang kepada ekonomi tempatan. Saya pun dekat arah tu, daripada aku spend kat sini, baik bagi kewangan kita, baik aku bagi kepada komuniti kita, baik kita bagi kepada negara sendiri. At least duit berpusing kepada negara kita. Buat apa nak pas kat luar, buat apa nak Facebook Ads, baik saya buat affiliate. At least duit ni kita dapat kepada rakyat Malaysia spend balik ke dalam Malaysia. So benda-benda macam ni lah. Pasaran micro influencer yang authentic. Authentic adalah keyword yang penting sekarang lah, sebab bila banyak sangat social media ada banyak sangat review. So this authentic ni semakin hilang. Orang review makanan sekadar nak review duit paid, bukan authentic pun. Jadi ramai orang sekarang lebih pada authentic, brand yang authentic, lokal, yang dipercayai berbanding dengan brand besar. Orang lagi banyak pergi kedai kopi tepi jalan nama tak apa-apa daripada pergi kopi dekat yang brand besar. Sebab aku tahu wala dia ni. Aku suka cozy tempat-tempat kecil. Orang beralih pada situ dah. Sebab tu sekarang saya tengok orang buat kedai makan kat rumah dah makin tambah, dah ceruk-ceruk. Bukanlah kat rumah, kat dalam lah tu nak pergi, pun orang pergi. Pun orang pergi. Sebab itulah behavior pembeli sekarang dan akan datang. Jangan risau, saya nak cari. Kita ada teknologi Waze, kita ada Google, cari, bagi tahu je. Dan apa experience yang offer. Makan nasi kerabu tepi tong sampah besar. Oh, kat mana ni? Tepi sungai, makan dalam sungai, masuk jalan, orang pergi. Sebab orang bukan beli untuk makan saja, orang beli untuk overall experience, personalization. Orang beli untuk tu. Khairul Amin buat restoran baru kan, no walk in apa semua tu. So dia bagi satu experience. I want to give you experience. Jangan tanya pasal harga. I want to give you experience. This is the one and only Khairul Amin tempat. So itu pun dah cukup dah experience. Dia boleh buat macam tu lah sebab dia Khairul Amin. Abdul Fazmi tak boleh. Sebab dia Abdul Fazmi lah. Tak apa, sama, saya buat benda lain. Saya tak nak kopi kat dia. Saya buat benda lain. Okay.
So apa yang saya boleh rumuskan untuk kita sama-sama, saya business, you all business, kita sama-sama melangkah pada tahun 2026 ni, dan look back pada 2025 sebenarnya, all the mistake, all the stupid move yang kita buat, all the good move or good decision yang kita buat. So kita kemaskan lagi untuk memasuki tahun 2026. Okay, so lihat semula prestasi 2025, keseluruhan perniagaan kita, check all the numbers, dapatkan feedback daripada team, dapatkan feedback daripada customer, apa ruang opportunity yang kita ada, apa ruang untuk improvement yang kita ada, apa yang kita boleh buat better, apa yang kita tak perlu buat dah sebab kita dah buat and benda tu memang tak jadi, apa trend yang akan datang, apa dengar apa sebenarnya pelanggan nak sebenarnya, dengar apa yang wording dia pakai, dengar apa yang dia nak sebenarnya, apa dia need sebenarnya yang tak fulfill lagi, yang orang lain mungkin tak nampak. So kita dengar walaupun dia sikit, tapi kalau kita dapat cover market ni, banyak ni kita seorang, banyaklah sebab kita seorang. Okay, and then tetapkan sasaran 2026, apa yang kita sasarkan, and then terjemahkan apa yang kita sasar tu kepada plan, dan plan tu terjemahkan kepada action plan. Apa yang kita kena buat sama-sama, apa yang team kita kena buat untuk, sebab kita nak achieve ni, kita nak achieve ni. So kalau semua buat benda ni dan kita dapat as per plan, number kita buat tu, mestilah kita dapat apa yang kita target tu, betul tak? Logiknya itulah. Takkanlah kita buat, angki dah belum dapat, kita tak dapat. Yang pelik lah. Maksudnya you buat hasil tak collect duit tu. Itulah contohnya. And then bangunkan you punya cost structure, tengok balik, jaga betul-betul cost structure you punya percentage tu. You punya percentage. Sebab kalau you jaga betul, ultimately, kalau you dah buat betul, plan betul, dah buat betul, cost structure jaga, ujung-ujung mestilah you dapat. Betul tak? Bukan satu benda terkejut. Sebenarnya tahun ni rugi rupanya. Taklah, sebab you dah buat benda ni, you dah project dah bahawa inilah yang kita akan dapat. Kalau kita buat ni, buat ni. For sure lah kan? Okay? Dan lakarkan pelan tindakan. With that, tuan-tuan dan puan, saya nak you all ada satu mindset yang kita perlu aim for the moon. Aim. Pergilah. Jangan takut untuk bermimpi besar. Tapi kalaulah kita tak sampai pun kepada bulan, tuan-tuan dan puan, kita at least kita sampai kepada bintang, betul tak? Sampai bintang. Kalaulah kita tak ada apa pun plan, bintang ni kita tak nampak pun. So at least you shoot for the moon, you land on the star, is better than you tak buat apa-apa, tak ada planning langsung pun dalam hidup you. With that, tuan-tuan dan puan, saya dah terlebih dalam masa 15 minit ni. Saya nak doakan sama-sama selamat maju jaya kepada tuan-tuan dan puan dan kepada diri saya juga. Sekejap sebelum tu saya tengok ada soalan tak? Okay, tak ada. Okay, kepada diri saya juga. Semoga tahun 2026 ni adalah lebih baik untuk anda. With that, kita jumpa lagi tahun depan, Malaysia Partner, lagi power, lagi value. InsyaAllah, saya dan tim dah rancang, dah buat, tinggal nak execute saja. With that, Assalamualaikum, jumpa minggu depan, take care dan bye-bye.